Boleh tak nampak muka saya? Tak guna. Hello? Hello. Ya, Zee. Boleh tak aku nak nampak muka aku? To start video, start my video. Okay, start my video. You press on your video. Dah. Okay. Nampak je. Your face is here. Okay, but I couldn't see my face. Okay. You bend sikit dia punya screen tu. Nanti nampak the whole bawah lagi je. Itu nampak kipas. Bagi pas. Bawah lagi. Sikit lagi. Ke bawah. Bawa ke sini. Yes. Nampak je. Alright. Mantap. Okay. Aku tak nampak ni. Right. Zoom. Screen sharing. Mana aku tak nampak ni? You akan nampak ada small box tu. Muka you. Tak nampak. Macam mana? More. Show video panel. Mana ni? Bukan aku close out. Okay. Macam ni? Nampak je? Boleh? Okay, more. More. Record meeting info disabled. So show video panel. Okay, now I can see my face. There you are. Nampak tu? Senyum manis tu. Ya. Okay, boleh start sekarang Tafadhol lah, Ji. Okay. Sambil tu kita tunggu jugalah ongoing nanti ada yang masuk nanti kita admit lah terus masuk. Nanti insyaAllah akhir of the session nanti kalau ada Q&A kita akan buatlah about 10 minutes after your presentation. Okay, boleh mulakan Pak Haji? Okay, dipersilakan Tuan Fakhrul Razi kita untuk membentangkan perkongsi hari ini, Critical Thinking for Better Decision Making. Mr. Fakhrul Razi Jamil. Dipersilakan. Okay, thank you. Terima kasih Mr. Haq. Mr. Haq bukan Haq HULK, HAK ya. Saudara Nasrul Haq ya, rakan perjuangan lama. Terima kasih saya ucapkan kepada FMC. Bayar RM5. Kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberikan sharing ya, dan sesi saya adalah Critical Thinking for Better Decision Making. Boleh dengar Hello? Boleh je. Boleh. Clear, loud and clear. Dengar. Okay. Jadi biarlah saya perkenalkan diri saya dulu, tapi rasanya semua dah kenal saya kan. Saya seorang konsultan, coach dan trainer. Dan pada masa yang sama saya adalah seorang pengurus agensi unit amanah ya di salah sebuah UTMC yang terkenal di Malaysia. Dan saya adalah seorang certified critical thinker, certification by GANS ya, GAANS New Zealand. I'm a certified trainer under HRDF atau PSMB. And at the same time I was a graduate of a leadership program by AsiaWorks.
dan adalah I am an authorized speaker of Majlis Agama Islam Selangor or MAIS. And at the same time, I'm a chairman for an NGO, Pertubuhan Warisan Islam Selangor or PERSIS, and the former chairman of alumni Ma'had Hamidiah Kajang. So ini boleh type tak? Boleh type. Kalau misal kata saya nak minta type, boleh tak? Hello? Type macam mana je? Misal kata saya nak minta respon. Boleh ke? Boleh. Nanti anything participant boleh drop any question or feedback dekat chat box tu. Dekat more tu ada chat. So everybody can you pun boleh tengok kat situ jugalah. Jika ada question masa presentation nanti. Ya. Okay. Alright. Our key objective. Apakah objektif utama sesi petang ni ialah untuk supaya kita menjadi rational. Rational ni makna kita tak bias, kita tak berat sebelah dan kita boleh minimalkan emosi. Maknanya apabila kita membuat keputusan, apabila kita berfikir, impact emosi itu adalah pada tahap yang paling minimum. Jadi manusia ni memang ada emosi. Kalau tak ada emosi langsung dah jadi robot. Tapi kita cuba minimumkan impact emosi itu supaya keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah adil. Yang kedua, kita nak menghasilkan inovasi. Coach Rashid ada sentuh pasal inovasi ni last week kalau saya tak silap ya. Inovasi ini maknanya kita punya produk penghasilan. Jadi dengan menggabungkan pemikiran kritikal dan pemikiran kreatif, kita akan mampu menghasilkan inovasi yang baik, yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan keyakinan diri ataupun confidence levelnya, sebab apabila kita boleh berfikir secara kritikal, kita tidak akan ragu-ragu untuk berujar dengan sesiapa sahaja. Tak kiralah reputasinya tinggi mana, sebab segala hujah tu kita akan base kepada fakta-fakta yang ada. Ya. Dan kemudian kita nak develop satu culture atau budaya yang progresif, di mana budaya ini tidak stagnan, di mana kita mampu berfikir dan mampu untuk menghasilkan inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang berlaku di sekeliling kita atau kehendak-kehendak sekeliling kita sesuai dengan zaman dan lingkungan kita. Jadi konten sharing saya petang ni ialah yang pertama ialah introduction ataupun pengenalan kepada pemikiran kritikal ataupun lebih disebut sebagai pemikiran kritis, ya, pemikiran kritis. KRITIS, pemikiran kritis. Yang kedua, pemikiran efektif. Apakah itu pemikiran efektif? Iaitu gabungan antara pemikiran kritis atau pemikiran kritikal dan pemikiran kreatif. Dia jadi pemikiran efektif. Di mana dengan pemikiran efektif ini kita akan mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang berkualiti tinggi. Yang ketiga, bagaimanakah kita nak menganalisis information, ya, ataupun maklumat-maklumat yang kita ada. Yang kedua, bagaimanakah kita nak menganalisis visual ataupun documentary evidence ataupun bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang bersifat visual atau yang ada dalam dokumen-dokumen. Kemudian bagaimanakah kita nak menganalisis data-data yang bernombor. Dan language pitfalls, bagaimanakah kita hendak mengatasi daripada bahasa-bahasa yang membawa makna-makna yang mengelirukan ataupun ada double, ada triple meaning. Dan last sekali saya akan sentuh tentang thinking errors ataupun kesilapan berfikir, di mana bila kita fikir kita dah silap, maka decision yang kita buat pun akan silap ataupun bukanlah yang terbaik, ya. Baik. Apakah itu pemikiran kritikal? Okey. Saya minta, ya, sebab lepas ni saya akan paparkan slide. Jadi saya minta audien yang ada kat sini type dan bagi komen tentang gambar ni. Okey, ini gambar yang pertama.
100% discount. Apa yang boleh tuan-tuan semua komen tentang gambar ni? 100% discount. Alamak, tak ada respon lagi ni. Nampak Nampak semua Boleh tak? Boleh respon tak? Boleh respon. Bagi respon. Cuba type 100% discount. Boleh tak kita buat sesi yang interaktif sikit? Tak ada respon lagi 100% discount ya. Jadi jika kita berfikir secara kritikal, 100% discount ni logik tak? Kalau kedai bagi 100% discount. Kalau dia bagi 100% discount, maknanya dia bagi free lah benda tu. Ya, mana ada bisnes yang bagi free. Jadi tak logik 100% discount. And next. Okay. Ni gambar ni pula. Dia kata dia apa? Dia buat apa? Jualan murah jualan murah Ya. Tulis timestamp. Sebelum ni RM8, sekarang jualan murah RM7.50. Dia kata you save RM1. Logik Tak logik Sebab dia punya saving cuma 50 sen. RM8 tolak RM7.50. Okey, yang ni 25 tahun dia kata. 25 tahun Daripada tahun 1992 hingga tahun 2007. Berapa tahun tu? 15 tahun. Bukan 25 tahun Itu mungkin dia punya apa? Dia punya calculator silap lah tu. Ni. Sorry, we are open. Kalau close barulah cakap sorry. Open tak payah cakap sorry Okay. Next. We open 9 days a week. Ni lagi satu lawak Where got 9 days a week? Dalam seminggu kita cuma ada 7 hari. Mana datang 2 hari lagi tu? Yang ni, clearance sale. Sebelum ni RM21, sekarang kita jual RM25. Jualan penghabisan stok, sepatutnya harganya lebih murah. Tapi yang ni, dijual dengan lebih mahal. Okay. Next. Boneless bananas. Pisang tidak bertulang. Ada ke pisang yang ada tulang? Tak ada kan? Jadi, tak payahlah cakap boneless banana, cakap banana aja, 50 cent each. Okay. Ni, lose weight now. Belilah produk kami, anda akan dapat turunkan berat badan sekarang. Ini memang tak logik langsung. Sebab mana boleh turunkan berat badan dan tu juga, Sebab berat badan ni kena diturunkan secara beransur-ansur, bit by bit. Itu pun bukan hanya makan ubat je. We need to associate with exercise, control diet and everything. It's not that easy to lose weight. Saya tahulah benda ni sebab because why? Because I'm also struggling. I'm also working very hard to lose my weight for a very long time. Okay. Our competitive pricing policy. If you can find a higher price, we will match it. Lagi tak logik. Dia kata competitive price. Competitive price maknanya harga dia sepatutnya lebih murah. Jadi dia patut cakap, if you can find a lower price, we will match it. Kalau higher price, lagilah orang tak jual dan harga dia dah jadi tak kompetitif. So, in order to think critically, first we must explore flaws, ataupun kita tak boleh nak percaya kenyataan tu dengan kita baca saja ataupun kita tengok kita tengok terus kita percaya. Dan kita kena tengok apakah yang ada di sebalik yang tersurat kita kena tengok yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi kita kena
kena berfikir dengan apa? Kita kena berfikir yang mendalam. Kadang-kadang kita kena mengambil masa untuk buat keputusan. Don't jump to conclusion uh, too quickly. Take time, think, and we will be able to reach to a better conclusion. Yeah. For that, I want to recommend a book. This book is Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Yeah. Dan buku ni dia menerangkan tentang cara bila berfikir ni kita ada dua cara. Yang pertama berfikir secara cepat, yang kedua berfikir secara lambat ataupun slow thinking. Okay. Apakah itu pemikiran kritikal? What is critical thinking? It is the ability to think clearly and rationally. Yeah, rationally means we are not biased. Ya, kita tidak berat sebelah. We minimize the emotion impact in our thinking, mana kita tidak beremosi dan kita tidak dan maknanya kita tidak beremosi lah. Kita berfikir secara rasional. Evaluate new ideas. Yang kedua, to ensure it's okay. Apabila ada idea baru, when we receive new ideas, kita tak terus percaya, kita tak terus terima idea tersebut, tapi kita kena evaluate. We need to evaluate the ideas, whether it is useful or not. And then, select the best ideas and perform some kind of modification. Yeah. After we evaluate the ideas, then we can come to some possibilities. First, we accept the ideas. Secondly, we accept the ideas. Secondly, we might reject the ideas. Or choice yang ketiga, or the third choice is we probably we will modify the idea. Okay. As a critical thinker, we need to be skeptical. Skeptical ni maknanya apa? Maknanya kita kena ada sikap ragu. Kita jangan terus percaya. Kita kena sikap ragu. Doubtful yet curious. Kita kena ada, dalam kepala kita tu kita kena ada pertanyaan-pertanyaan. Betul ke ni? Iya ke? Kan? Dan kita kena kita kena cari kepada compelling evidence ataupun bukti-bukti, ya, bukti-bukti ataupun yang didatangkan daripada sumber-sumber yang sah dan yang telah diuji. Kemudian setiap segala benda tu kita jangan terus percaya, but we need to give some provisional acceptance, ya. Even after it was scientifically proven, we need to give provisional acceptance. That means kita tak percaya terus 100% sebab mungkin, probably in the future, there will be another scientific evidence that will erase the one that we have now. Okay. Have you heard the story of 4 birds? Yeah. Kisah 4 ekor burung. Yeah. Kisah 4 ekor burung ni berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan ini adalah basis kepada pemikiran kritikal. Dan ingatlah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-260, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ni dia seorang yang sangat cerdik. Dia seorang yang genius. Jadi dan dia percaya. Dan dia bukan saja percaya tetapi yakin bahawa Allah boleh menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Allah berkuasa. Tapi dia nak tengok evidence. Dia kata, Allah berkata, "Wahai Ibrahim, adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim cakap, "Bahkan aku percaya dan yakin." Tetapi dia kata, dia nak mententeramkan persoalan dalam hati dia. Sebab Nabi Ibrahim ni, dia bukan hanya percaya dan yakin, tapi lepas ni dia kena pergi kepada kaum-kaum dia. Dia kena berdakwah kepada kaum-kaum dia, mengatakan Allah boleh mematikan apa-apa yang, menghidupkan kembali apa-apa yang telah mati. Ya. Kemudian, jika begitu kata Allah, "Wahai Ibrahim, engkau ambillah 4 ekor burung dan cincanglah burung tu." Ya. Ambil 4 ekor burung, cincang,
dan gaul-gaulkan dia punya daging tu dan letakkan di 4 penjuru bukit yang berasingan. Dan kemudian kamu serulah burung-burung itu ya. Dan true ya, true enough apabila selepas Nabi Ibrahim meletakkan burung-burung yang dicincang itu di 4 penjuru bukit yang berlainan, apabila diseru maka burung-burung itu, 4 ekor burung itu datang kepadanya. Maka dari situ mantaplah keyakinan Nabi Ibrahim AS bahawa Allah itu berkuasa untuk menghidupkan. Puan ya, sebab Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim AS ni, dia kena berdakwah kepada kaum dia. Nanti kaum dia tanya, wahai Ibrahim, kau pernah nampak ke Allah itu menghidupkan apa yang telah mati? Jadi, bila dia nampak sendiri dekat depan mata kepala dia, maka Nabi Ibrahim boleh kata, ya, aku percaya dan yakin Allah itu boleh menghidupkan apa yang mati dan aku telah menyaksikan sendiri Allah menghidupkan kembali apa yang telah mati. Ya. Jadi kita, umat Islam ni digalakkan untuk bertanya. Punya sifat inquisitif. Jangan terus percaya bulat-bulat ya. Sebab sekarang ni kalau kita tengok we will see the media in the media in the social media, dalam Facebook macam-macam ya. Cerita tentang politik yang kita kena selidik yang kita kena siasat dengan secara rasional untuk memastikan kebenarannya. Baik. Apakah karakter-karakter orang yang berfikiran kritis atau kritikal ni? Yang pertama, willing to question own assumption. Ya? Maknanya dia ni mampu ataupun dia ni sanggup untuk mempersoalkan kebenaran yang dia sendiri percaya. Betul ke ni? Betul ke ni? Betul ke ni? Come back yang tadi ni sorry I nak buat disclaimer Tapi bukanlah maknanya kita kena, dalam hal ini bukanlah maknanya kita kena mempersoalkan apakah yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu semuanya adalah qat'i, iaitu telah nyata kebenarannya. Jadi, what we need to do is, kalau kita belum berjumpa kebenarannya, maknanya kita belum jumpa. Dalam hal Nabi Ibrahim ni, dia cuma nak memantapkan lagi keyakinannya. Nak mententeramkan hatinya. Sebab dia nak berdakwah kepada kaumnya. Sebab nanti orang tanya, kau pernah nampak ke? Jadi Nabi Ibrahim boleh bagi tahu, ya, saya pernah nampak Allah menghidupkan apa-apa yang telah mati. Okey, kita balik tadi Ciri yang kedua, curious dan skeptical. Kita kena ada sikap ragu-ragu. Ragu-ragu. Betul ke? Betul ke? Positive and skeptical. Kita trust, kita percaya, but we need to check, double check, triple check. Suspend judgments. Maknanya kita jangan cepat buat conclusion sebelum kita siasat atau selidik perkara tersebut. Provisional acceptance, macam yang saya bagi tahu tadi, walaupun sudah dibuktikan benar secara saintifik, tapi kita kena letak provision, because probably in the future there will be another scientific evidence that will prove or that will disapprove that the one that is correct now is actually not right. Okay. No belief without evidence. Semua benda kena ada evidence, kena ada bukti. Kecuali apa yang telah ditulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Okay. Jadi bagaimanakah kita nak bertanya? Jadi kita digalakkan bertanya. Jadi nak tanya macam mana? Jadi dalam dekat sini salah satu method yang one of the popular method is we call it Socratic questioning. What is Socratic questioning? Socratic questioning is a technique of asking question, open-ended question that was developed by Socrates. Socrates is one of those popular ancient Greek philosopher. He was condemned to die in the year of 399 before Christ. Maknanya dia telah mati. Dia tak silap saya, dia dihukum bunuh lah.
pada tahun 399 sebelum adanya Alexander the Great lagi. Maknanya 399 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa AS, Socrates telah pun mati. Ya. Dan dia telah develop satu teknik bertanya soalan yang dipanggil Socratic questioning. Jadi macam apakah Socratic questioning itu? First, dia kata, we need to ask for clarification. Contohnya apa? What do you mean by that? Ni apa makna ni? Apa yang you maksudkan ni, kata dia. Could you explain further? Boleh explain lagi tak? Boleh explain lagi tak? Boleh detailkan sikit tak? And then, can you provide an example? Dia kata. Ada contoh tak? Ada contoh. Jadi senang saya nak faham, dia kata. And then, next step, we challenge the assumption. Kita cabar whatever assumption yang dia ada. Lepas tu kita tanya, is there any different point of view? Ada tak pendapat-pendapat yang berlainan, yang berbeza daripada ni? Yeah? Ada tak? Yeah? Kemudian, what assumption are we making here? You punya assumption ni macam mana ya? Apa based on what you cakap pendapat ini? And then evidence and reasoning. Ya? Dia kata, ada tak bukti-bukti? Sama ada bukti-bukti yang empirical ataupun bukti-bukti saintifik yang mengatakan apa yang cakap ni benar. Kemudian kita go for next step is kita pergi pada alternative viewpoints. Ya? Kita ambil apa? Pandangan-pandangan yang berbeza. Ada tak pandangan lain? Ada tak pandangan lain? Ada tak orang lain selain pada saya ni yang dah respon terhadap apa yang awak cakapkan ni? Apa dia orang cakap? And then next kita go lagi satu step lagi. Implications and consequences. Apakah akibat daripada pendapat kamu ni? Ada tak apa impact daripada pendapat kamu ni? Apa dia punya short term impact? Apa dia punya long term impact? Kemudian last kali kita challenge balik soalan tadi. Dia kata apa? Selain daripada apa yang saya tanya tadi, ada tak orang lain yang dah tanya atau yang dah tanya awak apa soalan-soalan lain yang relevan berkenaan dengan pendapat awak ni. Jadi maknanya kat situ kita ada, dan apabila kita bertanya, apabila kita berada pada pihak yang bertanya, maka advantage tu ada pada kita. Tapi cara kita bertanya tu kenalah sesuai dan betul ya. So sebab tu bila kita dah master Socratic questioning ni, kita masuklah dalam WhatsApp group mana pun, memang kita tak ragu untuk berhujah ya. Kita tak ragu untuk berhujah sebab kita dah tahu dah bila kita bertanya, advantage pada kita, disadvantage pada orang yang menjawab soalan. So one of the way to win the argument is to put the other party, orang yang sana tu on the defensive side. On the defensive side tu maknanya macam mana? That means they are on the part atau di sebelah pihak yang menjawab soalan. Kita tanya soalan-soalan sebab nak jawab soalan ni memang susah. Tapi nak tanya soalan ni senang Dan kita daripada jawapan dia tu kita boleh tanya soalan lain lagi. Ni kalau kita tahu teknik lah. Especially sekarang ini banyak WhatsApp group. Kadang-kadang ada argument. Dan yang letihnya ialah orang yang cuba nak explain. Bukanlah saya kata kita jangan explain but be on the questioning side. Kalau pendapat dia tu tak jelas, kita tanya why, and then kita ambil balik pendapat dia. Tadi you cakap macam ni. Okay, right. Let's move forward. Apakah kepentingan pemikiran kritikal? Yang pertama, kita boleh menjadi rasional lah. Kita tak emosional. Dan dalam saat when facing chaos, dalam situasi-situasi yang mencemaskan, dalam situasi-situasi yang emergency pun, kita masih boleh berfikir secara rasional. Kita tak cepat panik. Contoh, stock market drop. Kita pun panik. Semua pakat-pakat keluarkan investment, cut loss dia kata. Padahal kalau kita tengok stock market, dia punya long term trend, for example 10 to 11
years cycle, for example. Jadi, jangan panik. Apa kata Warren Buffett? Warren Buffett is one of the best, officially lah, yang unofficial tu ramai lagi ya. Officially one of the best investors in the world. Dia kata, be fierce when others are greedy. Kita kena tamak bila orang lain, kita kena takut bila orang lain tengah tamak. Tengah tamak ni apa? Masa tengah naik orang baru masuk. Stock market tengah naik dia baru masuk. Oh naik, dia kata. Padahal naik itulah tak masa orang nak jual. And be greedy when others are fierce. Bila stock market drop, orang lain panik, semua jual, kita beli sebab harga tengah murah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang luar biasa, kita jangan berfikir macam orang biasa. Kita kena berfikir lain daripada orang lain. Jadilah pemikir yang kritikal. Well-informed decision. Sebab kita dah tanya, kita dah kaji, kita dah buat research. Jadi kita tak buat decision tu dengan ikut-ikut saja ya. Jadi kita ada basis kita. Fakta semua kita dah kaji. Avoid fallacious thinking ya. Jadi kita tidak berfikir cara yang silap. Not to be deceived or tricked easily. Orang tak senang tidak mudah ditipu tiba-tiba nampak iklan sekarang ni banyak scam. Invest 500 and you will get 20,000 in 12 hours. Tak masuk di akal langsung Warren Buffett, one of the top investors in the world pun, dia boleh janji maksimum lebih kurang dalam 30% je setahun. Malu besar Warren Buffett ni. Orang Malaysia boleh janji investment 1,000 atau 600 dalam masa 12 jam jadi 10,000. Memang tak masuk di akal. Okay, solid grasp on reality ya. Kita berpijak di bumi yang nyata. Baik. Ini kepentingan critical thinking ya. The significance of critical thinking from My Job News ya. This is the research done by Royal Bank of Canada in 2018. Critical thinking are among the demanded skills. Nombor 3 yang pertama active listening, yang kedua speaking, yang ketiga critical thinking. One of the top skills that we need to acquire in order to be successful in life. Kalau kita tengok nowadays dalam sekolah, Gen Z, anak-anak kita ni, generasi Z, mana yang lahir tahun 1996 ke atas, lebih kurang diorang yang banyak tanya soalan. Why? Dulu zaman kita dulu, mak ayah kita cakap, dah, diam. Kata, follow je. Sekarang, anak saya, dia tanyalah, why? Lepas tu, isteri saya cakap, kamu boleh tak jadi anak yang taat? Jangan tanya why. Dia diam sekejap, lepas tu dia cakap, tanya balik, why I must keep quiet? Dia kata. Okay. Jadi kita kena banyak bertanya. Jadi Alhamdulillah, sistem pendidikan kita sekarang menggalakkan kepada banyak bertanya. Be inquisitive. Ask so many questions. Alamak, dah setengah jam ni. Bloom's Taxonomy. According to Bloom's Taxonomy ni, boleh Google lah. Bloom's Taxonomy ni apa dia? Critical thinking is ranked number 2. Top thinking topnya ialah skill is creative thinking. Second is critical thinking. Okay, saya and then I will go to next Okay. Tadi critical thinking, sekarang I am going to the next session, next module, which is effective thinking. What is effective thinking? Effective thinking is the integration between critical and creative thinking. What is creative thinking? Creative thinking is the ability, kebolehan menjana idea baru, generate new ideas. Dia ada je idea nak buat apa. Itu kita panggil creative thinking. But what is critical thinking? Critical thinking ni kita evaluate idea tu. For example, creative thinking generate ideas. Critical thinking evaluate the ideas. So dia akan evaluate idea tu, sama ada idea tu yang pertama boleh diterima, yang kedua kita reject, yang ketiga kita improvise idea tersebut. For example, kereta modul kereta baru Pro 2.
sebab saya banyak buat training untuk Pro 2. So my example, Pro 2 lah. They have new ideas. Okay? Sorry, Proton, new ideas. New ideas. We want to produce SUV plus B nya, X70. Itu idea baru. Sebelum ni Proton tak pernah buat SUV kan? Semua buat kereta sedan ya, mostly kereta sedan lah. Tiba-tiba buat SUV 1.8 X70. Jadi kita kena examine critically lah. X70 ni apa? Gunakan Socratic questioning tadi. Apa minyak jimat ke, pasaran macam mana, siapa kompetitor, dan jika soalan-soalan tersebut dapat dijawab, maka dia dah jadi effective thinking. Idea yang solid ya, yang solid, yang berkualiti tinggi ya. Sebab idea tersebut kita dah cross examine. Okey. Ini saudara. Ini tadi critical thinking, idea yang dijana, the ideas that were created through creative thinking was being evaluated by critical thinking, critically, then it will become effective thinking. So, ini another diagram lah. Ya. Tengok cursor saya tu. Ideas that has been generated by creative thinking, examined critically by critical thinking, whether it will either be accepted, rejected, or improvised to be a better idea, then it will become effective thinking. And we put action into that effective thinking, then we have innovation. So this is the relationship between creative thinking, critical thinking, effective thinking, action, and innovation. Idea yang kita generate melalui creative thinking, kita nilaikan, we evaluate dengan critical thinking, dan kalau idea tu boleh pakai, maknanya dia dah jadi effective thinking, ya. Combination of creative and critical thinking, ya. And we put some action into that idea. Yalah, kita dah ada idea kan, nak buat kereta X70. And then masuk kilang, buatlah kereta tu, action. Masukkan dalam kilang, dan kita dapatlah kereta X70 as innovation. Innovation ni makna the final product. Okay. Ni quiz ni saya skip lah ya. Saya skip. Okay. Okay. So, how to analyze information ya, dalam critical thinking. Yang pertama, kita kena check motif. Motif ni apa dia? Motif is, apakah tujuan? What is the purpose of doing something? Apa motif dia? What is his purpose of doing this? Yang kedua, ability to observe. Ya, saksi tu. Dia memang betul-betul boleh nampak ke? Dia boleh observe ke benda ni? Yang ketiga ialah character reference, iaitu apakah reputasi saksi-saksi tersebut. Motif, ability to observe, and character reference. Okay, we go one by one. Motif. Motif can be neutral. Maknanya, bila berlaku sesuatu kejadian, ya, pembunuhan, kes misalnya kan, polis akan cari motif. Kenapa dia membunuh? Dendam ke? Cinta tak dibalas ke? Rompakan ke? Macam mana ke? Dia akan cari motif dulu. Dan jarang-jarang sangat, kalau kita biasa tengok cerita CSI, crime CI atau crime investigation, baru sekali seumur hidup saya terjumpa kes di mana motifnya adalah tak ada motif. Dia memang suka-suka membunuh. Ini sangat jarang. Sekali je saya pernah jumpa seumur hidup. Biasa orang membunuh ada motif. Ya. Motif can be neutral, ya, vested interest, ya, ataupun prejudice. Vested interest ni maknanya dia membunuh tu, for example, bukan sebab dia, ya, dia membunuh tu bukan untuk dia, tapi untuk bapa dia tak suka dengan orang tu. For example, ya, bukan untuk dia, ya, tapi dia tolong orang lain, ataupun prejudice. Prejudice ni maknanya dia memang
for example, dia tak suka dengan orang tu ataupun dia dendam dengan orang tu. Beza Neutral tak ada motif, vested interest dia membunuh untuk orang lain. Prejudice dia sendiri yang membunuh. Okey, dapat Contoh, okey. Pelanggaran kereta, D1 and D2, D1 and D2. Oh, dah 5.40 ni. Jadi driver 1 dengan driver 2 dan ada witness. Jadi witness ni kita boleh tengoklah, sama ada kita kena check witness ni dia neutral ke? Adakah dia berkaitan dengan driver 1? Dia kenal driver nombor 1 atau dia kenal dengan driver nombor 2? Ataupun dia ni memang orang luar yang tak ada apa-apa interest, kita kena check. Yang kedua ialah ability to observe. Saksi tadi tu, witness 1 tu, masa dia nampak pelanggaran tu, adakah pandangan dia terlindung? Yang kedua, distance. Adakah dia dekat dengan kejadian tersebut? Yang ketiga, angle. Dia kat mana? Kat depan dia ke? Atau dia tengok CP daripada ekor mata dia? Visibility. Adakah pada masa tu cuaca terang? Ataupun hujan? Ataupun berkabus? Any distraction. Adakah pada masa itu dia tengah tengok handphone? Time of arrival. Adakah dia sampai pada tempat kejadian tu semasa atau selepas kejadian? Any vision impairment. Adakah dia mempunyai masalah penglihatan? Jadi kita kena check semua tu. Okey, saya kena speed sikit ni. Dan yang ketiga ialah character reference. Maknanya, past reputation does not guarantee present or future behavior. Dia kata, takkanlah dia curi kot. Dia ni, saya kenal. I know him. Ini sembahyang tak tinggal. Masjid tak pernah tinggal. Regular pergi masjid, takkanlah dia mencuri. Bukanlah saya menuduh orang yang pergi masjid suka mencuri, tapi kita kena siasat. Kena siasat betul-betul. Janganlah sebabkan kita nampak selama ni dia ni seorang yang alim, for example, serban tak tinggal, bagus pakai serban. Tapi pakai serban bukanlah satu garanti bahawa dia tidak pernah melakukan perbuatan, bukanlah satu garanti bahawa dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sebab ni manusia ni ada nafsu, bukannya malaikat. Okey, yang kedua, macam mana kita nak check? How to check visual and documentary evidence. What is visual evidence? Things that can be viewed and examined closely. Contoh, gambar, foto, video, map, graph, charts and so on. So we need to check on relevance, significance, selectivity, motif. What is the motive of author? Orang yang tulis artikel tu. Apa motif dia? Dia ni ada interest ke tak kat situ? Perception on the author. Adakah dia ni memang pakar dalam bidang yang dia tulis tu? So kita kena check. Okay, I give you one example. Visual evidence. The morning news. Nampak Semua nampak Pollution from plastic factory is killing wildlife. Pollution from plastic factory is killing wildlife. Pencemaran dari kilang plastik membunuh hidupan liar. Jadi kita nampak sini apa ni? Ini gambar kilang, ada kabus-kabus. Ini gambar berkabus-kabus lah, tak tahulah sebab apa. Jadi, boleh tak kita percaya cerita ni? Nak terima bulat-bulat cerita ni? So kita kena examine. Yang pertama, no relevance. Kita tak tahu kilang ni kat mana. Dah bila kita tak tahu kilang ni kat mana, kita tak tahulah dekat tepi-tepi kilang tu ada hidupan liar ataupun tidak. Kalau kilang tu kat Kuala Lumpur, tak logiklah dia membunuh hidupan liar. Lainlah kalau kilang tu dekat tepi Taman Negara ke, for example, yang ada hidupan-hidupan liar. Ni yang kabus-kabus ni. Kita sure tak? Are we sure this is asap kilang? Mungkin kabus. Mungkin kabus. Dan kita tak nampak pun apa ni, sisa-sisa kilang daripada gambar tersebut yang dibuang di situ. Dan last but not least, kita tak nampak ada hidupan liar dalam gambar-gambar tu. Jadi kita tak boleh nak
Dari sudut relevance memang out lah, ya, berita ni memang out. Significance. Ya, penting ke berita ni? Apa signifikan dia? Berapa hidupan liar yang mati? How many deaths of wildlife? Dia pun tak beritahu. And then what was the situation before factory started operation? Sebelum factory ni ada kehidupan liar mati? Adakah yang tak mati? Tak dinyatakan. Kita boleh tanya. Okay. Lepas tu, ada tak source, ada tak kilang-kilang lain atau punca-punca pencemaran lain selain daripada kilang tu dekat area tu? Jadi kita kena check. Okay, saya kena speed ni. Visual evidence. So banyak ni sebenarnya. Okay, sambil satu lah, visual evidence. Okay. Donate generously. Millions are suffering from in Africa. Ini dekat website. Okay. Nampak ni gambar ni. Okay. Dari segi relevant, yes. We show suffering. But we don't see millions over there. Yeah. Significance, yes, significant. But they don't confirm how many millions are suffering. Yeah. Dia cuma cakap je. Tapi evidence yang ada dalam gambar tu tak menunjukkan millions. Yeah. Is this all Africa or only part of Africa? Afrika tu benua yang besar. Okay. Motif. Siapa penulis cerita ni? Ya. Adakah dia environmentalist? Adakah dia seorang ahli politik? Adakah dia pemimpin kerajaan? Adakah dia pro pembangkang? Yang tu semua kita kena check. Ya. Dan kita kena check lagi author ni. Dia ni ada expert tak tulis bab-bab ni? Adakah dia ni memang seorang aktivis kemanusiaan? Ada relevant expertise dalam bidang ni, ya. Okay. Okay, next. Saya kena move forward cepat ni. Macam mana nak menganalisa data bernombor? Yang pertama kita kena check meaningfulness. Ada makna ke tak ada makna? For example, this bicycle is not expensive. It only cost over RM100, dia kata. Basikal ni tak mahal. Lebih dari RM100 je. Masalahnya berapa lebih? RM101 ke RM1 juta pun lebih daripada RM100. Okay. Another example. Cancer cases have risen by 25%. Relevan ke tak relevan kenyataan ni? Ini dari bila sampai ke bila? Ya. Adakah betul kanser ni memang naik sebanyak 25% ataupun doktor kita makin efisien dalam nak diagnose sakit kanser? Dulu sebenarnya banyak tapi tak dapat nak detect. Sekarang kita ada teknologi dan doktor boleh detect lebih ramai orang yang ada kanser. Sebenarnya sama je. Mungkin ya. Okay, reliability. Adakah any hidden data? Baru ni saya kena check nampak dalam WhatsApp. 1 ekar boleh durian Musang King boleh menghasilkan RM155,000 untuk setiap 1 ekar. Dalam artikel lain saya nampak 1 hektar. 1 hektar tu lagi besar daripada 1 ekar. Tak kisahlah 1 ekar ke atau 1 hektar ke. Masalahnya dia cuma cakap penghasilan, revenue. Dia tak cakap kos dia berapa. Durian Musang King ni, berapa lama tanam baru boleh berbuah? 5 tahun, ya, average 5 tahun atau 6 tahun baru berbuah. Dari 1 hingga 5 atau 6 tahun tu semuanya cost, bleeding, ya. Tak ada penghasilan, ya. Dan satu lagi Dan adakah yalah, cost dia tak bagi tahu. Dan benda-benda dia tak beritahu. Dia cuma beritahu penghasilan, revenue. Jadi kalau kos dia lebih tinggi daripada revenue, maka tak berbaloi lah kita nak tanam durian Musang King. Kalau. Okey, saya ni contoh lagi. Saya speed up. Okey. Linguistic pitfalls. Bahasa boleh membawa kepada salah erti ataupun apa orang kata tu? Dia boleh menyebabkan kita salah faham. Ada double meaning, triple meaning. Ni, cuba tengok. No parking. Violators will be towed. Tak boleh parking kat sini, dia kata. Siapa-siapa yang melanggar peraturan ni, parking kat sini,
kena tow. Masalahnya sekarang ni, siapa yang kena tow? Kereta kena tow ke? Orang yang parking tu yang kena tow. Dia kata violators. Sepatutnya dia cakap, no parking, car, violators car, or violators kenderaan will be towed. Okay. Ini, if it is in stock, we have it. Dia kata, kalau ada stok, adalah. Tak ada lah, dia kata. Cakap je lah, ada ke tak ada kan. Senang. Ni, Diana was still alive hours before she died. Of course lah, Diana masih hidup sebelum dia meninggal ya. She was alive, memanglah. Setiap yang mati tu, memanglah hidup sebelumnya. Allahu Akbar. Okay, thinking errors. Thinking errors ini adalah cara berfikir yang silap, di mana bila kita berfikir silap, cara kita berfikir itu silap, maka kita akan membuat conclusion yang silap. For example, yang paling top sekali ialah confirmation bias. Confirmation bias ni, number one tu, is mother of all bias. Kita, we only seek, listen and choose over information that supports to our belief. Kita cuma nak dengar information yang confirm dengan kita, yang kita suka je. For example, ada supporter ni tak? Bukan Liverpool, Chelsea. Ada supporter Chelsea. Jadi bila supporter saya ni supporter Chelsea, saya nak dengar berita yang elok-elok je tentang Chelsea. Kalau ada berita yang elok, yang tak elok tentang Chelsea, tak betul tu. Chelsea is good. Chelsea is always good. Okay. Nombor 2, dipanggil confabulation bias. Ya. Confabulation bias ni nombor 2 tu is too much reliance on memory. Dia kata, seingat akulah dia kata. Seingat akulah. Faisal ni, contoh sebab saudara Faisal ni kawan saya. Jadi saya bolehlah sebut nama dia. Saudara Faisal ni, dia tak makan budu. Ini makan budu ni mesti bukan dia. Saya ingat dia tak makan budu, dia kata. Jadi kita kena check lah. Kalau dah gambar tu tunjuk, video tu tunjuk, saudara Faisal ni makan budu, dia makan budu lah. Ya. Yang ketiga, authority bias. Maknanya kita terlalu percayakan dengan authority. Ya. Sebabkan kerana pangkat dia, kerana kedudukannya, dia tak akan buat mistake. Tak boleh. Dia tu lawyer. Mana boleh cakap silap? Lawyer yang banyak putar. Iya ke? Tanya je. Inattentional bias. Blindness. Inattentional bias maknanya kita terlalu fokus pada satu aspek sampai kita lupa pada aspek yang lain. We forgot. For example, Subway ke. For example, burger. This burger is very tasty, very delicious. I like it. It's cheap. But we forgot it is non-halal. Oh my God. Dah termakan. Macam mana? Number 5, repetition cascade. Wrong things that are repeated frequently will become right. Will appear to be right. Ini Hitler buat. Kat Malaysia tak ada quote tak ada. Hitler, benda tak betul, diulang, lama-lama orang pun percaya benda tu betul. Ini Hitler, Malaysia tak ada. Okey, dia ada banyak lagi. Tak cukup masa. Association bias, backfire effect, conformity bias, false consensus, insight bias, status quo bias. Dia kata, kalau dulu dah macam tu, sekarang macam tu lah. Contoh orang India. Orang India ni, for example, jangan marah. Contoh je. Dulu dia orang memang British bawa ke Malaysia, kerja di estate. Jadi sekarang mesti dia orang mesti kerja kat estate. Tak betul. Ramai orang India sekarang dah jadi profesional. Okay. Barnum effect atau Forer effect. Yang ni saya suka sentuh. Ya. Dia gunakan emosi untuk touch people's heart. Contoh dia apa tau? For example, tarikh lahir. Dia kata tarikh. Kamu lahir bila? Lahir 19 Mei macam saya. 19 Mei ni orangnya dermawan, rupawan, handsome. Dia kata. Ramai awet sangkut kat dia. Yang disebut tu semuanya yang positif-positif. Tapi sebenarnya benda yang disebut tu, benda yang general. Mungkin orang yang lahir pada bulan Julai pun, dia memang dermawan juga. Dia pun handsome juga. Macam saya. Kan?
Jadi benda yang disebut tu benda general yang relevan pada semua orang. Jadi you sebutlah tarikh lahir tu bila pun, memanglah betul semua dia cakap tu. Ada some percentage correct to you. Black and white. Oi, tak, dia kata. Pilih satu antara dua. Saya atau dia. Oh, choose one between two. Me or he. Cik. Kalau awak tu cakap macam mana tau? Dua-dua I tak nak, dia kata. I pilih yang sana. Padan muka. Okay. Okay, saya tak akan go through semua. Ada beratus-ratus thinking errors ni. Saya nak go to logical fallacies. Logical fallacies ni ialah poor or logical reasoning. Dia punya Dia punya reasoning tu tak jive dengan dia punya conclusion. Ada banyak lah. Ada lebih daripada 100 logical fallacy ni. Saya bagi contoh yang popular je. Ad hominem. Ini biasalah banyak ni politician. Yang bukan politician pun sama. 5 kali 2, 2 kali 5. Dia criticize orang. Bukan sebab dia punya point tu, tapi sebab dia. Tengoklah dia tu. Muka macam longkang pecah, dia kata. Ya Allah. Macam mana nak percaya cakap dia tu? Muka pun macam longkang pecah. Kita tak tengok pun, tak go pun point yang dia cakap tu. Kita dah kutuk muka macam longkang pecah. Yang orang dengar, oh yalah longkang pecah, memang tak percaya. Habis. Hasty generalization. Kita buat general kita conclude walaupun tanpa ada disebabkan seorang kata disebabkan contohlah saya dah pergi Turki. Ingat, orang Turki ni memang dia tak suka makan limau. Yang kita jumpa seorang Turki je. Orang Turki ni tak suka makan limau dia. Seorang. Hello. Turki ada berapa? Ada 80 juta penduduk, bang. Ini baru seorang yang cakap, saya tak suka makan limau. Daripada tu dia boleh conclude semua orang Turki tak suka makan limau. Okey. Apa ni? Cause fallacy. Tukuk by pointing out hypocrite in the opponent. Tukuk fallacy nombor 5 tu. Okey. Kita dah argue dengan dia. Kita argue. Ni dalam WhatsApp group lah kot. WhatsApp group. Argue. Tiba-tiba kita tak boleh nak argue dengan dia. Tak ada point. Point lah, kita attack kot lain lah. Kita attack apa ni? Dia tu penipu lah, dia kata. Cakap tak boleh percaya. Dah tak boleh nak argue. Tak boleh nak lawan fact. Kita attack kot lain. Attack kot. Dia punya kelemahan-kelemahan yang lain. Appeal to tradition, dia kata. Benda yang dulu baik, sekarang mesti baik. Dulu boleh je kita sebat budak-budak, kita rotan budak-budak dalam kelas. Sekarang pun mesti boleh. Saya ni pandai sebab saya kena rotan, dia kata. Tapi zaman sudah berubah. Mungkin boleh rotan lagi, tapi caranya berbeza. Kemudian fast dilema. Fast dilema ni kita nak pressure orang lah. Dia kata, kau nak pandai tak? You nak pandai? Nak jadi knowledgeable? Beli buku ni. Kalau tak nak pandai, jangan beli buku ni. Tak payah beli. Forget it, dia kata. Nak jual buku. Hard selling. Jadi orang tu pun sebab salah. Dia tak nak beli buku. Tapi dah kena psycho macam tu, dia pun beli lagi buku. Kesian. Kesian. Contoh lagi apa lagi? Cause ambiguity, fallacy, apa ni? Appeal to nature, nombor 15. Appeal to nature. Semua benda-benda yang nature ni bagus. Dia kata dia jual ubat. All natural things, herbs, for example, are good. Ini herba ni, bukan chemical, bukan produk chemical. Herba ni makan banyak mana pun tak apa. Kawan saya pakar herba. Saya ada seorang kawan pakar herba yang kerja dengan frame, dan dia spend masa di hutan lebih banyak daripada di luar hutan. Even herba, daun-daun ni ada yang beracun dan ada yang kita tak boleh ambil banyak-banyak.
Tapi saya tak nak bagi contoh lah. Itu kena apa? Kena PM to P. Contoh-contohnya. Burden of proof, bandwagon policy, loaded questions, genetic fallacy. Nombor 21 genetic fallacy. Dia kata apa? Judging a thing based on its origin or ethnics. Okay. Ni dia ni. Ni siapa Fakhur Razi? Oh, you want to do partnership with Fakhur Razi, You want to form partnership with Fakhur Razi. Do you know who he is? Tak tahu. Dia ni orang Jawa ni, Jawa. Dia kata, Jawa ni pemalas. Dia kata, janganlah kamu buat bisnes atau jadi partner dengan dia, pemalas. Jawa ni pemalas, dia kata. Atau saya cakap Jawa ni pemalas. Cara cakap saya. Kita pun tak kenal Fakhur Razi ni siapa. Padahal Fakhur Razi ni seorang yang rajin. Tapi dah kena psycho macam tu, genetic fallacy ni, dia pun percaya. Kesian Fakhur Razi. Then, dismissing an argument simply because it is difficult for us to understand. Inilah. Dia nombor 20 personal incredulity. Dia punya debate, tak ada point. Bila tak ada point, dia pun terus keluarkan term-term bombastik, term-term teknikal yang orang tak faham. Jadi orang tak boleh jawab sebab orang tak faham apa dia cakap. Tak aci lah macam tu. Okey. Oh, dah pukul 6 ni. Jadi maknanya, yang ni saya tak akan sentuh lah. Six thinking hat. Jadi maknanya, S apa? Jadi kalau nak thinking errors dan fallacies ni, saya boleh share lah. Boleh minta pada FMC, saya akan sharekan. Sebab saya tak boleh nak spell out everything lah dalam tempoh yang singkat ni. Biasanya course critical thinking ni 2 hari 8 hours times 2, 16. Ini cram jadi 1 hour. Jadi saya hanya boleh, I can just spell out the gist, the gist out of it. So, hello? Yes. Dah cukup masa ke? Sekarang 6. Dah 6 lah ni. Dah 6 lah. Any conclusion? Okay. As a conclusion, we need to think critically. Because by being a critical thinker atau pemikir yang kritis dalam bahasa Melayu, kita akan berfikir secara rasional. Kita tak mudah dipengaruhi emosi. Kita tak berat sebelah. Manusia ni macam mana pun dia ada emosi, dia akan berat sebelah juga. Tapi kita boleh minimizekan benda tu. Kita boleh minimizekan bias, prejudice and and emotion effect, so that we can make a fair judgment, fair conclusion and make the right decision. Sebab tu kita kena jadi pemikir yang kritikal. Dan yang kedua, sebab kita kena jadi orang yang pintar, orang yang cerdik. Sebab kalau kita tak berfikir secara kritikal, senang je orang nak tipu kita. Dia kata, invest RM600 dalam 12 jam jadi RM20,000. Memang tak masuk di akal. Jadi kalau kita ni seorang pemikir yang kritikal, you show me the business model. How RM500 can be RM20,000 in just 12 hours time. You show me the business model. Okay. Dan yang ketiga, kita ingin melahirkan satu masyarakat yang berfikir, yang progresif. Yang progresif. Jadi bila ada perubahan, sebagai contoh, kita dilanda wabak COVID-19 baru-baru ni, recently. Jadi kita kena berfikirlah macam mana kita nak sesuaikan diri. Kita go online, for example. Apa lagi yang kita buat? Apa lagi penyesuaian yang kita buat? Online, delivery, dan sebagainya lah. Sekian. Saya rasa sekian dulu. Sharing saya pada petang ni. Saya minta maaf lah kalau kelang kabut. But frankly speaking, ini first time saya online ni. First time saya online.
Dan Ah, jika ada pertanyaan, mungkin boleh pertanyaan, boleh letak dalam chat box. Sekian. Alright. Terima kasih banyak kepada Tuan Fakhur Razi kita dengan critical thinking, topic of critical thinking. So any question from the floor, one or two I say, sebab sekarang dah 6-5 minit dah macam suntuklah masanya. Tak ada. Sekejap